Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul seperti mana yang dijanjikan dalam siri tutorial yang sebelum ini, iaitu dalam siri tutorial Journaly. Okay, yang mana kita membina slide pengajaran interaktif yang sangat mudah menggunakan template sahaja. Dan dalam siri yang sebelum ini saya ada janji bahawa kita akan ada siri yang kedua, iaitu pada kali inilah. Okey, iaitu siri yang kedua untuk membina untuk membina game. Okey, kita nak selang-selikan game dengan slide yang telah kita bina sebelum ini. Okey, jadi nak tahu bagaimana caranya? So bersama saya selepas ini. Okey, ini adalah paparan yang kita lihat dalam Journaly bila kita pergi kepada paparan utama, dan dekat sini kita dah ada slide yang telah kita bina sebelum ini. Nak kata bina betul-betul proper tak lah kan, saya cuma ajar secara umum sahaja. Okey, jadi kita nak masukkan, sekarang kita nak belajar nak masukkan game interaktif yang murid boleh buat sendiri tanpa ada guru dalam slide yang telah kita bina sebelum ini. So bagaimana caranya? Kita pergi kepada edit. Ini dia slide dia. So kita klik sahaja di tengah ini, edit. So dia akan bawa kepada paparan untuk slide kita tu, dan kita nak masukkan game. Okey, sama ada cikgu sebenarnya boleh sahaja kita boleh membina game itu di slide yang baru, ataupun kita buat macam sekarang yang saya nak tunjukkan ini. Kita nak buat dia berada di dalam slide itu di bahagian bawah. Maksudnya murid boleh baca slide kita, boleh go through slide kita dengan interaktifnya, drag semua tu kita boleh buat lah, dan pada akhirnya dia akan menjawab soalan quiz. So sekarang slide kita dah siap katakanlah. Okay, dah siap sampai bawah. Okay, dah habis dah. Ini dia slide yang terakhir kita. Okey, so sekarang kita nak tanya dia. Kita nak tanya murid kita, nak suruh dia jawab soalan. Okey, jadi kita klik kepada add page. Okey, klik pada add page. Kemudian di sini, okey, jangan kita ambil template. Okey, template ni dah ada. So kita akan pergi kepada Journaly templates. Okay, dan kita dah ada buat presentation yang sebelum ni kita menggunakan presentation. Okay, kita boleh sebenarnya nak masukkan infografik ke ataupun guide, training materials. Dia punya bahan dia lebih kurang sama sahaja, ataupun video sahaja. Tapi hari ni kita nak tengok gamification. So kita pergi kepada gamification. Maka dekat sini game tu pun dia ada template khas dia. Dekat sini ada semua template game yang sangat menarik. Ada dart quiz, okey, yang mana dia akan macam kita main dart lah lebih kurang. Okey, cikgu boleh explore sendirilah. Yang ini nampak quiz arcade ni kita kena bayar kan. Okey, dan dia ada banyak ni, puzzle lah, dia ada trivia, one picture quiz. Sebab tu saya kata dia boleh bina banyak game, okey, menggunakan template di dalam Journaly ni. Okey, quiz cruise, tapi hari ni kita nak tengok kita nak pilih satu template yang mungkin boleh menarik perhatian murid kita. Macam saya murid pendidikan khas. Yang ini pun ada Day of the Dead quiz. Okay, so kita akan pilih satu yang menarik. Apa agaknya? Kita tengok ninja. Okay, ninja quiz. Okay, kadang-kadang dia boleh tukar warna-warna. Kalau dia ada kat sini pilihan warna, cikgu boleh tukar warna-warna dia. Okay, tapi sekarang kita tengok dia dah siap dah semua. So kita just select all. Okay, dan kita add. Macam mana kita buat presentation sebelum ni lah. Okay, ni kalau kita nak tukar background dia, tak nak. Okay, kita nak pakai, kalau ni background kat luar ni lah. So pakai je lah background yang ada ni. Okay, so dia jadi macam tu. So yang ni dia akan menggunakan background kita yang sama lah, sebab kita pakai background tu kan. Jadi dia akan guna background yang sama. Kecuali kalau katakan kita nak add background kita yang lain, kita boleh tukar lah. Okay, dekat sini kita boleh tukar colour. Okay, katakanlah tadi tu warna putih ni kita tak nampak kan. So kita boleh tukar lah colour dia warna lain. Okay, ikut kita punya ni lah. Dekat sini ada pilihan colour dekat bahagian warna ni, document colours.
Okey, jadi sekarang kita nak masukkan warna-warna. Kita nak masukkan soalan. Okey, kita dah tekan start, maka dia akan pergi kepada slide yang seterusnya. Ini dia soalan. Okey, just kita edit sahaja dekat bahagian ini. Di mana ni soalan dia ada 10 soalan. Cikgu boleh tambah kalau nak. Okey, kita edit sahaja soalan dekat sini. Apa soalan kita? Katakanlah yang mana satu antara berikut, yang manakah alatan memasak? Contoh. Okay. So, kita pastikan nampak dia tulis right answer means yang betul letakkan di sini. Contohnya adalah periuk. Okay, kat sini katakan kita letak penyiram mesin jahit. Contoh je ni. Okey. Yang salah kita letak dekat bahagian yang dia tulis wrong tu lah. Dan kita boleh pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, yang seterusnya pun kita masukkan sama sahaja. Kita nak jimat masa ni. Okey, sampailah dia bagi kat sini 10 soalan. Okey, bila 10 soalan, katakanlah kita nak tambah soalan, kita hanya perlu duplicate. Contohnya kita nak yang ini. Okey, ataupun yang inilah. Bentuk macam ni. Bentuk macam mana kita nak yang duplicate? Katakan yang ini kita nak duplicate. So, klik sahaja dekat ruang ini, button ini. Maka dia akan duplicate dan kita drag sampai dekat bawah tu. 11 katakan. Mana tadi? Okey, yang ini. So, dia akan duplicate sampai sinilah. So, bila dah siap, katakanlah dah siap, kita pun present. Ataupun kita share. Okay, kita nak try share. View as social page. Okay, so kita copy, kita link ini kita bagi pada murid kita. Contoh kalau dia klik pada link yang kita bagi tu, kita tengok apa yang berlaku. Maka dia akan dibawa kepada paparan kita, slide kita. Okay, ini slide yang tadi lah. So, slide ni sampai habislah dia akan follow semua slide kita tu. Sampailah habis slide kita. Panjang lah pula. Okay. Sampailah dia kena jawab soalan. Jadi dia go through satu persatu. Dekat sini pun nampak dia ada timeline. Dia boleh klik dan dia boleh baca. Yang ini pun dia boleh klik dan baca. So tak payah kita letakkan semua penerangan tu pada satu slide sahaja. Yang ini yang menarik. Okay, dan pada akhir dia lah. Nampak tak? Dia boleh buat peta lagi. So dia boleh pergi kat sini. Oh ni kat sini. Ni nama negara ni. Contoh lah. Kalau bagi cikgu-cikgu geografi. Okey. Okey. Dan kita nak habis dah. Okey. Ni dah habis. So dia akan terus kepada quiz. Menjawab soalan quiz. So kita klik pada start. Okey. Contohnya yang ini, antara berikut yang manakah alatan memasak? Kalau betul, klik pada periuk. So, ini dia. Okey, ini dia lah. Dia akan keluar terus kepada, klik kepada periuk. Apa masalah kita sebenarnya? Masalah dia kita tak link kepada page yang betul. Okey, kita kena link dahulu. So, kita pergi balik kepada slide kita tadi. Okey, kita kena link dulu. Katakan yang pertama tadi. Dia tak link siap So cikgu kena link lah. Jadi periuk ni adalah yang betul. So yang betul periuk, kita pergi kepada interactivity. Okey, dan dekat sini kita akan pergi kepada link dia. Okey, link. Go to page. Okey, pastikan go to page dan kita pilih page mana yang dia nak pergi. Kalau betul, ni mana tadi? Yang ini. Okey, you are ninja. So save. Kalau yang salah, kita pergi link yang salah. Yang ini semua setiap tu yang kita kena masukkan. Page yang salah, save. Dan yang ini kita klik interactivity, kita pergi kepada yang salah. Wrong answer, save.
Okey. So kita kena masukkan juga link, okey, selain daripada letakkan di situ, kita kena masukkan juga link dekat bahagian ini. Okey, kat bahagian yang betul itu. Start over. Start over maksudnya kita balik kepada slide yang sebelumnya. So kita akan klik kepada interactivity. Kita pergi kepada start over, klik pada interactivity dan kita akan letak previous page. Okey. Ataupun go back. Go back. Okay, so kita akan tengok apakah yang berlaku. Macam tu juga dengan wrong. Try again. Dia akan pergi ke go back. Okay. Save. Okay. Kalau kita nak buat setiap satu tu pergi kepada soalan yang seterusnya, maka kita kena klik kepada page tu lah. Contohnya yang ini, start. Kita pergi kepada page yang kedua. Bila dia jawab betul, kita nak dia pergi kepada yang kedua. So soalan yang kedua, kita klik kat sini lah. So kita save. Tapi kalau macam ini, kita kena buat banyak-banyak kali lah maksudnya. Okay. So kita cuba sekali lagi. Okay, mana yang ini dia akan save secara automatik ya. Macam ni kalau katakan unsave, so kita kena pastikan dia saving. Kita klik, dia akan saving. So bila dia dah save, okay, kita boleh refresh dekat sini. So kita nak kena balik lah. Okay, so kalau kita dah siap link, tu, apa yang kita perlu buat? Katakan ni adalah view lah. Ni adalah view bagi murid untuk nak menjawab soalan 1. So jawapannya betul, periuk, maka dia akan pergi kepada link yang betul lah, untuk page yang betul. Jadi kalau kita ada 10 soalan, sebaik-baiknya kita buatlah 10 page yang betul ni. Okay, ataupun kalau kita nak menggunakan yang sama, kita link balik start over kepada soalan yang sama ataupun previous page lah. Kita linkkan start over ni kepada previous page, maka dia akan pergi kepada soalan yang pertama balik. Okay. Dan dia akan pergi kepada next soalan dengan klik pada next lah. Atau di sini kita klik yang salah. Katakanlah dia klik yang salah, penyiram, maka dia akan keluar yang paparan yang salah lah, wrong. So try again, dia akan pergi kepada previous soalan. Okay, soalan yang pertama balik, maka dia jawab yang betul balik, periuk. Dan dia akan start over. Start over dia sepatutnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Kalau cikgu boleh buat link kepada soalan yang kedua lah. Kalau tidak, kita menggunakan page yang sama, kita just klik kepada link previous sahaja. Okay, so itu sahaja. Bagaimana cara untuk kita nak masukkan quiz dalam slide interaktif Genially. Okay, diharap agar perkongsian ini dapat dimanfaatkan, dan kalau suka pada perkongsian ini, mohon untuk like, share dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Boleh letakkan komen-komen membina di bawah. Okay, jadi setakat ini dahulu. Ya, InsyaAllah pada perkongsian yang akan datang, saya akan kongsikan pula jenis-jenis game yang lain menggunakan Genially. Okay, jadi jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Bye.